Hai semua, hari ini Cikgu Chang akan mengajar satu tajuk baharu. Tetapi sebelum itu, mari kita tengok gambar ini. Bintang-bintang kelihatan berkelipan di langit pada waktu malam. Tapi, pernahkah anda terfikir bagaimanakah bintang-bintang dapat dikenal pasti kedudukannya di langit pada waktu malam? Kalau kita tengok sini, ada 1, 2, 3, 4 dan banyak lagi bintang. Apakah corak gugusan bintang yang dapat kamu perhatikan dalam gambar ini? Apabila kita cakap tentang gugusan corak bintang, apa yang harus kita terfikir ialah buruj. Ya, jadi pada hari ini, Cikgu Chang akan mengajar satu tajuk baharu Sains Tahun 6 Unit 11 iaitu buruj. Sebelum itu, mari kita tengok DSKP bagi tajuk ini. Untuk tajuk buruj, pada akhir pembelajaran, murid diharapkan boleh menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu. Mengenal pasti bentuk buruj seperti belantik, biduk, pari dan Scorpio. Menerangkan kegunaan buruj antaranya petunjuk arah, petunjuk musim dan menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Terdapat 6 tahap penguasaan yang perlu dikuasai oleh murid. Pada tahap pertama, murid harus dapat menyatakan maksud buruj. Pada tahap kedua, murid dapat mengenal pasti buruj. Tahap ketiga, melakar bentuk buruj yang mudah dilihat. Tahap keempat, murid dapat menjelaskan dengan contoh kegunaan buruj. Tahap kelima, murid dapat menjana idea kewujudan buruj lain dengan mencari maklumat daripada pelbagai media. Dan tahap keenam, murid dapat mereka bentuk projek menunjukkan pelbagai bentuk buruj. Nampak macam susah kan? Tetapi sebenarnya tajuk ini merupakan antara yang senang dalam Sains Tahun 6. Mari kita tengok buku teks apa yang bakal anda belajar. Dalam tajuk unit 11 buruj, anda akan belajar apakah itu buruj, buruj di langit malam, kenali buruj, kegunaan buruj. Dan anda akan melakukan beberapa aktiviti seperti buruj saya, projektor buruj dan juga projek cerita buruj. Sekiranya anda telah pernah belajar tajuk ini semasa cuti, anda boleh mengulang kaji dengan membaca nota sains tahun 6 unit 11 buruj ataupun mencuba kuis yang disediakan di sini dengan mengklik pautan akses dekat sini. Tanpa melengahkan masa, mari kita tengok apakah itu buruj sebenarnya. Cuba kamu perhatikan ke arah langit pada waktu malam. Bintang-bintang akan kelihatan dengan jelas pada malam yang gelap, tidak berawan dan semasa bulan tidak kelihatan. Sebenarnya, terdapat berjuta-juta bintang di angkasa, tetapi kita hanya dapat melihat sebahagian sahaja. Ingat, bumi kita adalah bentuk sfera, jadi kita hanya dapat melihat sebahagian daripadanya. Apabila gugusan bintang tertentu disambungkan dengan garisan, maka corak tertentu seperti gambar di bawah akan terbentuk. Bintang memang ada di sini, tetapi garisan-garisan ini sebenarnya hanya imajinasi kita yang lukiskan garisan ini. Garisan ini tidak muncul di langit. Tapi bila kita gabungkan bintang-bintang ini, mereka akan menjadi bentuk tertentu. Mengikut IAU atau Kesatuan Astronomi Antarabangsa, terdapat 88 buruj di langit yang dapat dikenal pasti pada waktu malam. Jadi ada 88 bentuk macam ini di langit setiap malam. Apakah itu buruj sebenarnya? Ingat, kalau dalam kotak yang berwarna, inilah maksud buruj. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Gugusan bintang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Tengok klik info, terdapat banyak aplikasi peta bintang seperti Star Chart, Sky Map dan Stellarium boleh dimuat turun dan dipasang ke dalam komputer dan telefon pintar untuk melihat dan mengenal pasti buruj-buruj yang akan muncul di langit pada waktu malam. Jadi sekiranya murid-murid ada telefon pintar, bolehlah memuat turun aplikasi-aplikasi ini.
Mari kita fikir sejenak, mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukan seperti matahari dan bulan? Sebenarnya bukan bintang-bintang yang bertukar kedudukan, tetapi sebenarnya bumi kita yang berputar pada paksinya yang menyebabkan kita seakan-akan merasakan bintang itu bertukar kedudukan. Ini sebab kerana bumi berputar pada paksinya dan menyebabkan kita sangka bintang berubah kedudukan. Jadi inilah sebab dia kenapa kita nampak bintang seakan-akan berubah kedudukan. Bumi berputar pada paksinya. Jadi mari kita tengok cerita dekat sini. Mula dari sini, cuba kamu lihat di langit. Adakah terdapat corak-corak yang lain? Cikgu, saya lihat ada 2 corak bintang di langit. Corak yang itu macam sendok. Jadi dia kata, banyak sungguh buruj di langit. Buruj yang manakah satu mudah dilihat cikgu? Jadi cikgu dia pun berkata, antara buruj-buruj di langit, terdapat 4 buruj yang mudah dilihat. Jadi untuk tajuk ini, kita akan belajar 4 buruj sahaja. Kita tengok info klik sekejap. Observatory Negara Langkawi merupakan sebuah pusat penyelidikan astronomi di bawah Agensi Angkasa Negara Angkasa yang dilengkapi dengan infrastruktur astronomi seperti sistem teleskop robotik. Jadi sekiranya murid-murid ada pergi ke Langkawi, jangan lepaskan peluang melawat tempat ini. Di sini cikgu juga sertakan video dan juga lagu mengenai buruj. Dan jika murid dapat mengakses slide ini, bolehlah tekan untuk melihat video dan juga lagu bagi tajuk buruj. Mari kita kenali buruj. Kedudukan Malaysia terletak di garisan khatulistiwa. Jadi kita dapat melihat buruj-buruj di kedua-dua hemisfera, utara dan juga selatan. Jadi kita di Malaysia sangat bertuah dapat lihat banyak jenis buruj bintang. Tahukah kamu apakah rupa corak buruj? Jadi seperti tadi kita akan belajar 4. Jadi buruj yang pertama kita belajar ialah buruj belantik. Dia merupakan salah satu buruj yang paling menonjol di langit pada waktu malam. Belantik membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Buruj belantik muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dan selatan. Jadi tak kiralah anda berada di utara ataupun selatan, anda sentiasa boleh melihat buruj yang macam pemburu ini, nama dia belantik. Mari kita tengok buruj ini pula macam layang-layang kan? Dia nama buruj pari. Buruj pari ialah buruj yang paling kecil dan senang dikenal pasti di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Ia terdiri daripada gugusan 4 bintang yang tersusun bentuk seperti layang-layang. Jadi dia ada 4 bintang yang cerah membentuk macam layang-layang. Mari kita tengok buruj yang ketiga, buruj biduk. Buruj biduk ialah gugusan 7 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 bintang. Buruj ini membentuk corak seperti gayung atau sendok dengan tangkainya. Ini macam sendok dia, ini macam tangkai dia. Biduk muncul di langit di waktu malam di sebelah hemisfera utara. Dan salah satu kegunaan buruj biduk ini adalah menunjukkan arah utara. Tengok sini, mereka menunjukkan arah utara. Tengok klik info. Buruj biduk sebenarnya merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar, nama dia Ursa Major. Jadi kalau Ursa Major, dia akan membentuk macam seekor beruang. Jadi biduk ini berada di ekor dia. Dan keempat, ini macam apa? Ya, kalajengking kan? Jadi dia namanya buruj Scorpio. Buruj Scorpio ialah gugusan bintang yang mencorak seperti seekor kalajengking. Buruj Scorpio muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Jadi, dia macam seekor kalajengking, ada ekor, ada badan, ada tangan pengetip dia.
Jadi, mari kita imbas kembali. Kita telah belajar 4 jenis buruj. Jadi, buruj yang pertama kita tengok ialah buruj biduk. Kalau biduk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka ada 7 bintang. Ciri-ciri dia menyerupai mangkok atau gayung atau sendok. Biduk muncul di antara bulan April hingga Jun, antara pukul 8 hingga 10. Dan dia menunjukkan arah utara. Sekiranya gambar ini, depan sini yang menunjukkan arah utara. Jadi sini menunjukkan arah utara. Kalau sini yang menunjukkan arah utara. Dan ini juga sini yang menunjukkan arah utara. Jadi ini kegunaan dia dan dia berada di sebelah hemisfera utara. Kedua ialah buruj belantik. Dia macam seorang pemburu dengan pedang. Dia muncul di antara Disember hingga Februari dan menunjukkan arah utara. Mana dia menunjukkan arah utara? Jadi yang menunjukkan arah utara ialah kawasan sini. Kawasan sini. Kepala dia sini menunjukkan arah utara. Kalau sini yang menunjukkan arah utara. Kalau sini yang menunjukkan arah utara. Jadi, dia berada di antara hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Buruj yang ketiga ialah buruj pari. Buruj pari menyerupai palang ataupun layang-layang. Dia muncul di antara April hingga Jun pukul 8 hingga 10. Kalau tadi biduk dengan belantik, mereka menunjukkan arah utara, tetapi kalau pari ini, dia menunjukkan arah selatan. Mana arah selatan dia? Dia berada di bintang yang paling jauh ini. Jadi turun ke bawah, sini ialah selatan. Kalau yang ini yang paling jauh, jadi dia akan tunjuk ke sini arah selatan. Kalau yang ini, bintang yang paling cerah, turun ke bawah, arah selatan. Dan dia memang berada di hemisfera selatan lah. Dan akhir sekali ialah buruj Scorpio. Buruj Scorpio, dia tidak menunjukkan apa-apa arah. Dia menyerupai seekor kalajengking. Dia muncul antara bulan Jun hingga Ogos, pukul 8 hingga 10 dan berada di sebelah hemisfera selatan. Jadi ini ialah gambar macam seekor kalajengking. Apa kegunaan buruj sebenarnya? Sebelum terciptanya kompas ataupun kalender, manusia berpandukan buruj-buruj di langit sebagai petunjuk arah. Jadi kegunaan dia nombor 1 sebagai petunjuk arah. Jadi, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ialah buruj biduk. Biduk menunjukkan utara. Buruj biduk menunjukkan utara. Kalau yang pelayaran macam ini, anda tengok dia buruj pari, dia tunjuk ke arah selatan. Jadi kalau pari, dia akan menunjuk ke arah selatan. Pada zaman dahulu, petani di kawasan yang mengalami 4 musim yang berbeza bergantung kepada buruj sebagai petunjuk musim untuk meramal dan merancang masa yang sesuai untuk menanam dan menuai. Kalau buruj biduk muncul, dia akan menanam. Kalau dia buruj Scorpio muncul, dia akan menuai. Jadi, fungsi yang kedua ialah petunjuk musim. Jadi, kalau biduk muncul, dia akan menanam. Tapi kalau Scorpio muncul, dia akan menuai. Fungsi yang ketiga sebagai petunjuk kiblat. Bagi umat Islam yang hendak bersolat di rantau Asia Tenggara, buruj belantik boleh digunakan untuk menunjukkan arah kiblat. Jadi arah kiblat dia di sini. Tahniah kerana anda telah berjaya siap belajar sains tahun 6, unit 11, buruj. Sila tinggalkan nama anda dan perasaan anda di ruang komen di bawah. Sebagai contoh, nama saya Ali. Saya berasa sangat seronok belajar tajuk buruj. Anda juga boleh tinggalkan komen anda yang sendiri di bawah.
Apakah yang boleh saya buat selepas ini? Selepas ini, anda boleh tonton semula video ini. Anda juga boleh mendengar dan menyanyikan lagu Buruj yang disediakan, membaca nota tentang tajuk ini dan juga mencuba kuis tajuk ini dengan mengklik pautan-pautan yang disediakan. Terima kasih kerana mengikuti sepanjang video ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye!